Tak ada kerja lain kah? Okay, jadi dalam keadaan-keadaan sakit yang bersangatan macam ini, even Rasulullah SAW sendiri pun ketika sakit melaksanakan ataupun dibolehkan menjamakkan solat. Contohnya nak wuduk tak boleh nak bangun pergi bilik air. Jadi ada orang company untuk wuduk dan kemudian jamakkan solat. Tak ada masalah. Buat full 4-4, 8 misalnya Zuhur dengan Asar. Kalau rasa berat untuk ni, buat di penghujung waktu Asar, Zuhur dan Asar sekali. Tahan sikit saluran-saluran tu, kalau boleh-boleh ada tenaga berbaki. Lepas tu buat Maghrib dan Isyak sekalikan. Jadi dalam satu wuduk sekali jalan, lepas tu boleh rehat. Yang tu kaedah yang dibenarkan ketika sakit. Baik, kalau hujan macam mana? Hujan yang menghalang daripada umat Islam ataupun seseorang untuk menunaikan solat. Jadi yang ini khusus kepada solat berjamaah di masjid. Misalnya kampung tu memang tak ada jalan JKK. Yang ada hanya jalan lecok, jalan Tanah Merah, bukan Tanah Merah Avenue, jalan Tanah Merah. Dan kalau pergi ke masjid tu jadi was-was. Sebab apa? Pakcik-pakcik was-was, kita dah jalan, dah kotor, kena tanah apa semua nak solat. Kapet masjid baru, wakil rakyat ganti, so tak boleh semayang. Pergi sekali, hujan lebat, solat jamak. Kemudian misalnya Zuhur, Asar hujan masih lebat lagi, tak boleh nak pergi dah, so tak perlu ataupun dibolehkan untuk jamak dalam keadaan macam tu. Buatlah berjamaah pun, tak ada masalah. Okey. Baik, yang kaedah ketiga, kerana ada hajat atau kebayahan yang timbul, takut dan seumpamanya, duduk dalam panic room, ada perompak dekat luar, kita ada rumah special sikit, ada panic room. Solat lama-lama nanti kena bom, takut. Jadi kita solat sekali jalan, kemudian tengok kamera, berwaspada dengan orang-orang jahat tu. Contoh untuk memudahkan faham. Baik. So daripada situ, macam mana kita nak menjawab soalan-soalan yang timbul macam ni? Kalau ada exam, kalau ada praktikal, ada kelas, sibuk atau traffic jam macam kita sebutkan sebentar tadi, keluar office dah awal habis dah ni, kira bos langkah keluar je, dia lah yang selepas tu. Kaki kanan bos keluar, kaki kiri tak lepas lagi, kaki kanan dia pun dah keluar daripada office, paling awal lah tu. Tapi tetap sampai rumah jam 8.30. Jadi macam mana? Nak singgah masjid tak boleh sebab kononlah jam sepanjang jalan. Jadi macam mana untuk menyempurnakan solat pada ketika itu? Baik. Jadi saya nak bawakan beberapa pandangan ulama tabar berkaitan dengan keadaan-keadaan lain yang membolehkan menghimpunkan solat, menjamakkan solat. Okay? Jadi jamak menghimpunkan, bukan qasar tadi. Imam An-Nawawi rahimahullah berpandangan bahawa bila disebut tentang hujan tadi, hujan yang bersangatan, jadi beliau telah memasukkan sekali dalam kes ini, sekiranya berlaku ribut, salji ataupun terlalu sejuk untuk keluar ataupun berwuduk misalnya, terlalu sejuk tak boleh nak keluar, ataupun kena selubung, terlalu sejuk. Jadi dalam keadaan-keadaan ini ada ribut, salji, terlalu sejuk, dibolehkan untuk melaksanakan jamak solat. Ini Imam Nawawi menyebutkan dan disokong oleh pandangan beberapa ulama mazhab Asy-Syafi'i. Okey, jadi kalau ada apa kita panggil twister kat luar tu, bukan twister KFC tu, twister yang ribut tu, kita boleh untuk menjamakkan solat, kerana ketakutan tu. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, beliau menyebutkan bahawa kalau kita sakit, sakit boleh jamak. Maksudnya beliau menguatkan lagi pandangan ataupun berdasarkan nas tadi berkaitan dengan sakit boleh jamak itu, dan disokong pula oleh Imam An-Nawawi. Ini maksudnya kalau sakit yang memang tak larat dan sebagainya memang boleh jamak. Jadi
Kalau kita tengok isu yang kedua, kalau sibuk atau traffic jam, normally atau biasanya langkah mudah yang diambil oleh masyarakat kita yang biasa kita dengar apa dia? Sama ada implement kodok solat atau kado solat, macam-macam betul, ataupun burn solat. Tak apalah, tak sempat macam mana, Allah Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim, tak sempat nak buat macam mana. Ataupun contoh, tak ada berkaitan dengan siapa-siapa, main bola, jejak waktu maghrib, balik mandi, oh ni kena tanah tadi, sabun, shampoo baik, cukup, trim misai, korek telinga, apa semua. Keluar je, Islamic Finder, azan Isyak, alamak. Tak apalah, alalah, Allah Maha Pengampun. Saya baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Ar-Rahman, penyayang. Baik, yang tu yang biasa. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW ketika di Madinah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bagaimana Rasulullah SAW ketika di Madinah pernah menjamakkan antara solat zuhur dan asar, dan kemudian menjamakkan maghrib dan isyak. Yang ini kalau tuan-tuan dan puan nak tengok, boleh buka Sunan Bukhari ataupun Ibnu Majah. Boleh buka, tengok, dalam tu ada hadis yang mengkisahkan atau menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW telah menjamakkan antara zuhur dan asar, dan kemudian maghrib dan isyak. Okey. Dalam hadis Muslim dan Tirmizi ada tambahan kepada hadis ini, di mana Ibnu Abbas telah ditanya berkaitan dengan pelakuan Nabi SAW ini. Ibnu Abbas telah ditanya kenapa Nabi SAW jamak sedemikian di rumah, melaksanakan solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak jamak, tanpa ada sebab-sebab seperti hujan, sakit ataupun ketakutan tadi. Jadi Ibnu Abbas menjawab, Rasulullah SAW mahu memberi kelapangan atau kemudahan kepada umatnya. Baik. Hadis ini dalam beberapa perbincangan saya pernah bertemu dengan hujah yang mengatakan Rasulullah pernah buat ini hanya sekali sahaja. Rasulullah pernah buat sekali sahaja. Jadi kalau kita nak buat dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh buat satu kali sahaja. Seperti mana kewajipan haji, Rasulullah buat sekali, jadi kita wajib buat satu kali. Contoh macam tu. Tetapi bila ulama berselisih pandangan berkaitan ini, ulama membincangkan berkaitan dengan hadis ini, bagaimana kenapa Rasulullah SAW berbuat sedemikian, dan dijawab oleh Ibnu Abbas tadi bahawa Rasulullah tidak mahu menyusahkan umatnya, ataupun nak memberi kemudahan kepada umatnya. Imam Ahmad bin Hanbal dan termasuk sebilangan daripada mazhab Syafi'i bersandarkan dalil tersebut, menyatakan sekiranya dalam hal-hal tertentu yang mendesak, kita dibolehkan untuk melaksanakan jamak solat. Jadi kita dibolehkan untuk menjamakkan solat. Yang ini mazhab kita Asy-Syafi'i pun ada menyebutkan, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengharuskan untuk jamak. Baik. Jadi kalau kita tengok soalan yang pertama tadi, kalau ada exam pada hari Jumaat, dah appeal, mohon untuk tak buat pada waktu solat, ataupun exam tu memang panjang, mula daripada pukul 5 habis pukul 8, katakan 5 sampai 8, waktu sama pula tu, waktu musim panas, 5 sampai 8, maghrib dah lepas kan, waktu winter, maghrib awal misalnya, maghrib pukul 6.30, kita mula pukul 5. Yang ni
exam yang tak boleh keluar. Kalau keluar pun nak pergi solat jauh dan sebagainya.